Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada minggu ini. Apa khabar murid-murid tahun 6? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sihat dan baik. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua murid tahun 6 kerana telah berjaya menghantar setiap tugasan yang telah diberikan pada minggu yang lepas. Cikgu harapkan disiplin serta sikap yang baik ini diteruskan sampai bila-bila. Baiklah murid-murid, bagi subjek matematik pada hari ini, kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-11, iaitu melibatkan pengurusan data. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 11.1 data, manakala standard pembelajaran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat, serta melibatkan piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Manakala objektif pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data menggunakan pelbagai strategi dengan betul. Jadi pada hari ini kita masih lagi melihat kepada kemahiran menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data. Kemahiran ini kita masih lagi lihat kerana cikgu nak tengok sama ada murid-murid memang layak untuk mendapat TP5 atau tidak. Jadi cikgu harapkan murid-murid konsisten, iaitu secara tetap dapatkan TP5 agar di akhir topik nanti kamu memang layak untuk mendapat TP5 atau TP4. Baiklah murid-murid, kita terus lihat kepada masalah harian yang pertama. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu soalan yang diberikan. Markah kuis matematik bagi 10 orang murid dalam tajuk masa dan waktu adalah seperti dalam jadual di bawah. Cari mod, median, min dan julat bagi data itu. Jadi terdapat sebuah jadual yang diberikan. Sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi pada sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini, cikgu dapati terdapat beberapa orang murid yang masih lagi tidak menggariskan soalan atau tidak menggariskan maklumat penting. Jadi cikgu harap pada minggu ini latihan-latihan yang dihantar, yang diberikan kepada cikgu, latihan-latihan yang dihantar semula kepada cikgu, cikgu harap murid-murid ada menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting serta kehendak soalan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Kita akan mulakan dari ayat pertama, dari sini hingga sini. Markah kuis matematik bagi 10 orang murid dalam tajuk masa dan waktu adalah seperti dalam jadual di bawah. Jadi di sini disebut 10 orang murid. Jadi 10 orang murid itu merupakan jumlah asal murid. Jadi jumlah asal murid ada 10 orang. Kenapa kita penting untuk mengeluarkan maklumat ini? Kenapa penting untuk kita tahu bahawa bilangan asal murid adalah ada 10 orang? Kenapa? Kerana maklumat ini nanti akan menjadi petunjuk untuk kita semak semula sama ada jawapan yang kita cari nanti logik atau tidak.
atau sama ada senarai data yang kita akan keluarkan nanti betul atau tidak. Jadi pentingnya untuk kita tahu bahawa bilangan asal murid atau bilangan asal data adalah 10 orang. Jadi sekarang seterusnya dalam jadual di bawah. Jadi sekarang kita akan lihat kepada jadual yang diberikan ini. Jadi jadual ini kita akan keluarkan data-data yang diberikan supaya mudah untuk kita jawab kehendak soalan. Jadi kita akan keluarkan data atau maklumat di dalam daripada jadual ini ya. Jadi kita keluarkan. Jadi macam mana kita nak keluarkan? Kita akan lihat. Jadi di atas ini adalah markah. Jadi markah ini adalah data. Dan di bawah ini adalah kekerapan. Kekerapan ini maksudnya berapa kali data itu kita akan tulis nanti. Jadi untuk yang pertama ini 4 markah. Jadi untuk 4 markah ada seorang murid yang mendapat 4 markah. Jadi 4 markah ini kita hanya tulis 1 kali sahaja. 4 markah. Dan seterusnya untuk 6 markah ada 2 orang murid yang dapat 6 markah. Kekerapannya ada 2. Maksudnya ada 2 orang murid yang dapat 6 markah. Jadi kita akan ulangkan 6 markah ini sebanyak 2 kali. 6, 6. Untuk 8 markah ada 5 orang. Ada kekerapan 5. Jadi kita ulangkan sebanyak 5 kali. 8, 8, 8, 8, 8. Maksudnya ada 5 orang yang mendapat 8 markah. Untuk 10 markah hanya ada 2 orang murid sahaja. Jadi kita ulang sebanyak 2 kali 10, 10. Jadi cikgu harapkan murid-murid sekarang sudah faham bagaimana untuk mengeluarkan data-data ini. Kita senaraikan semula data-data ini. Jadi sekarang kehendak soalan minta kita cari mode, median, mean dan julat bagi data itu. Jadi sekarang kita akan mulakan dengan mencari mode terlebih dahulu. Jadi apa itu mode? Adakah murid-murid masih ingat? Ya, mode itu maksudnya data yang kerap kali berulang. Data yang mempunyai kekerapan yang paling banyak, yang paling besar. Jadi di sini yang paling banyak berulang adalah 8. Jadi jawapannya adalah 8. 8 apa? Jadi kita kena tulis unit dia. 8 markah. Jadi modnya adalah 8 markah. Kerana 8 markah ada 5 orang murid yang dapat 8 markah. Jadi kekerapannya ada 5. Paling banyak. Sekarang kita cari median. Adakah murid-murid masih ingat apa itu median? Median itu maksudnya data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita kena susun dulu data-data ini secara menaik atau menurun. Jadi cikgu lebih suka kita susun secara menaik. Jadi kita mulakan dengan 4, kemudian 6, 6, 8, 8, 8, ada 5 dan 10 ada 2. Ada 2 kali 10. Sekarang barulah kita potong satu demi 1 per 1. Jadi kita potong. Pastikan murid-murid potong dengan betul 1 per 1. Sehinggalah kita jumpa data yang berada di tengah-tengah. Jadi sekarang data yang tinggal ada 2. Jadi janganlah potong sampai habis. Kalau potong sampai habis nanti tak ada jawapan. Jadi data ada 2 iaitu 8 dan 8. Jadi kita tambah 8 tambah 8 kita akan dapat 16. Jadi selepas itu kita buat apa? Kita bahagi semula dengan 2. Ingat, mesti bahagi semula dengan 2. Maka kita akan dapat 8 semula. Adakah itu jawapan dia? Jangan lupa unit markah. Jadi median adalah 8 markah. Maksudnya data yang berada di tengah-tengah adalah 8 markah. Seterusnya kita lihat kepada mean. Apabila kita mencari mean, ingat kita perlu keluarkan rumus jum balik makan. Jadi sekarang kita nak cari mean, jadi kita tutup M. Maka rumus yang kita akan gunakan mean sama dengan jumlah data per bilangan data.
Kalau murid nak gunakan J per B pun boleh. Kalau nak gunakan penuh jumlah data per bilangan data pun boleh. Sekarang kita akan masukkan maklumat jumlah data, maksudnya kita akan tambah ke semua data tadi. Kita akan tambah 4, tambah 6, tambah 6, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 10, tambah 10. Jadi macam mana kita nak tahu kita sudah keluarkan data ini dengan betul? Kita kira. Tadi kita tahu kan bilangan asal ada 10 orang. Maksudnya senarai data yang kita keluarkan mesti ada 10 juga. Mesti ada 10 nombor yang kita tambah. 1, 2, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pastikan ada 10 nombor yang kita tambah. Kerana bilangan asal tadi ada 10 orang. Jadi ada 10 nombor per dibahagi dengan bilangan data. Jadi bilangan data tadi ada berapa? Ada 10. Kerana nombor tadi pun kita tambah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bahagi 10. Pastikan di sini 10, bilangan asal pun 10. Jangan tiba-tiba di sini 11, tapi bilangan asalnya 10. Maksudnya tak logik. Senarai data, bilangan data yang dikeluarkan mesti sama dengan bilangan asal murid. Jadi sekarang kita selesaikan, kita tambah 76 per 10. Sekarang kita bahagi. Ingat 10 ini adalah ibu dia. Jadi penyebut. Maka 10 ini akan berada di luar rumah, 76 akan berada di dalam rumah. Jadi pastikan kamu bahagi dengan betul, jangan salah. Jadi cara yang paling senang, kamu boleh gunakan ayun titik. Kerana ibunya 10, jadi ayun titik. Jadi 7.6, maka kamu boleh bundarkan. Kalau nak letak ini sebagai jawapan terakhir pun boleh. Kerana markah logik, boleh ada perpuluhan. Markah boleh ada perpuluhan. Orang saja tak boleh ada perpuluhan, tak logik. Jadi markah boleh ada perpuluhan, jadi kamu boleh letakkan jawapan kamu sebagai jawapan terakhir. 7.6 ini boleh jadi jawapan terakhir. Atau kamu nak bundarkan pun boleh. Kalau bundarkan, maka 6 ini kita bundarkan. Jadi 6 akan bagi 7 1, maka kita akan dapat 8. Kita bundarkan, maka jawapannya akan menjadi 8 markah. Ingat, mesti ada unit markah. Jadi minnya adalah 8 markah. Maksudnya setiap orang murid ini rata-ratanya mendapat 8 markah. Min ini dengan purata itu maksudnya sama. Sekarang kita akan lihat kepada julat. Jadi julat ini sangat mudah. Julat maksudnya data yang paling besar tolak data yang paling kecil. Jadi kita lihat semula kepada senarai data ini. Yang paling besar data adalah 10. Jadi 10 tolak yang paling kecil adalah 4. Jadi kita tolak 4. Jadi jawapannya adalah 6. 6 apa? 6 markah. Mesti ada unit. Jadi cikgu harap murid-murid faham bagaimana untuk mencari mod, median, min dan julat. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh masalah harian yang kedua. Baiklah, untuk masalah harian yang kedua ini kita baca seimbas lalu soalan yang diberikan terlebih dahulu. Berikut merupakan data wang derma daripada 11 orang ahli kelab berbasikal untuk membantu mangsa banjir. Jadi diberikan ini merupakan apa? Graf apa nih? Betul, ini adalah piktograf. Sekarang kita akan lihat kepada soalan yang diberikan. Jadi soalan pertama kita selesaikan dulu soalan A, iaitu tentukan nilai median min. Sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita mulakan dengan ayat yang pertama, bermula dari sini hingga sini. Berikut merupakan data wang derma daripada 11 orang ahli kelab berbasikal untuk membantu
mangsa banjir. Jadi di sini 11 orang ahli ini apa? Itu adalah jumlah asal ahli. Jadi ada 11 orang. Maksudnya di sini kalau ada 11 orang, maksudnya senarai data nanti ada 11 data. Sekarang kita lihat kepada piktograf ini. Jadi ingat kalau melibatkan piktograf, maka yang pentingnya kita lihat kepada bahagian petunjuk. Penting untuk kita lihat bahagian petunjuk. Jadi bahagian petunjuk ini dia kata satu bulatan mewakili satu orang sahaja. Jadi di sini ada 3 jenis wang yang diderma, ada 3 jenis nilai, ada 3 nilai wang. Yaitu yang pertama RM20, ada yang menderma RM50, ada yang menderma RM100. Jadi kita lihat kepada data ini. Jadi satu bulatan biru ini mewakili satu orang sahaja. Jadi RM20 ada berapa orang yang derma? Betul, pandai. Ada 3 orang sahaja yang menderma. 3 ahli sahaja yang menderma bernilai RM20. Jadi maksudnya RM20 ini kita akan ulang sebanyak 3 kali. RM20, RM20, RM20. Ada 3 orang. Maksudnya mungkin RM20 yang pertama ini diberi oleh Faziana, ahli kelab berbasikal kita. Dan RM20 ini mungkin diberi oleh Dominic, atau RM20 yang ketiga ini diberi oleh Marsha. Maksudnya ada 3 ahli yang memberi RM20. Sekarang kita lihat kepada nilai RM50. Ada berapa ahli yang menderma RM50? Kita lihat ada berapa bulatan? Ada 4 bulatan. Jadi satu bulatan ini mewakili satu orang. Jadi kalau ada 4 bulatan maksudnya 4 orang ahli. Jadi maksudnya RM50 itu kita ulang sebanyak 4 kali. RM50, 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 RM50. Sekarang kita lihat RM100. Ada berapa ahli yang menderma RM100? Ada 4 juga. Jadi kita ulang RM100 ini 4 kali. RM100, 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 RM100. Jadi kita kira data ini terlebih dahulu. Pastikan data ini ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi betul, sebab ahli tadi ada 11 orang, maka data yang kita keluarkan ini pun mesti ada 11 data. Juga harap murid-murid faham bagaimana untuk mengeluarkan maklumat daripada piktograf ini tadi. Sekarang barulah kita jawab soalan A. Kita akan mencari median dan min. Sekarang kita akan tentukan nilai. Kita cari median terlebih dahulu. Jadi median ini apa maksudnya? Data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan susunkan nilai wang ini secara menaik. Nak menurun pun boleh, tapi cikgu galakkan kita susun secara menaik. Jadi kita akan susun bermula dari RM20 ada 3 kali, RM50 4 kali dan RM100 4 kali. Kemudian kita akan potong seperti biasa sehingga kita jumpa data yang berada di tengah-tengah. Kita akan potong satu persatu. Seperti ini, pastikan betul kamu potong. Ya, sekarang kita sudah potong berapa? Kamu boleh kira untuk semak. 1, 2, 3, 4. Jadi sebelah sini ada 4 nilai wang yang sudah dipotong. Jadi pastikan sebelah sini pun ada 4 juga yang sudah dipotong. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nilai wang. Jadi kita teruskan. Kita potong, potong. Jadi sekarang kita kira semula 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini ada 5 nilai wang sudah dipotong. Dan sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga nilai wang yang dipotong. Jadi sekarang datanya hanya tinggal 1, yaitu RM50. Jadi kalau data itu tinggal 1, kamu tak perlu tambah sebab tak ada lagi yang kamu perlu tambah. Sebab memang hanya tinggal 1 data. Jadi data ini kamu boleh terus ambil sebagai jawapan. Jadi jawapannya adalah RM50. Jadi median ialah RM50. Jadi murid-murid kena tulis semula jawapan ini. Jangan kamu biarkan dalam bulatan seperti ini. Tak boleh. Cikgu tidak akan tandakan ini sebagai jawapan kamu.
Kena salin semula, tuliskan semula mediannya adalah RM50. Sekarang kita akan cari min. Jadi min, seperti biasa, kita akan keluarkan rumus, jom balik makan. Kemudian kita akan tutupkan min, M. Dan rumus yang kita akan nampak adalah J per B. Jadi, min sama dengan J per B. Jadi, kita boleh terus masukkan J. J tadi apa? Jumlah. Jadi, jumlah, kamu boleh terus masukkan maklumat. Kalau kamu tak nak keluarkan rumus ini pun tak ada masalah. Kamu boleh teruskan masukkan maklumat jumlah. Kalau jumlah, maksudnya kita tambah ke semua nilai data ini tadi. Kita tambahkan semua nilai wang ini tadi. Jadi, cikgu terus tambah. Cikgu nak jimatkan ruang. Jadi, cikgu terus tambah. Tapi kamu mesti tunjukkan langkah kerja. Mesti kamu RM20 tambah RM20 tambah RM20 tambah RM50 tambah RM50 tambah RM50 tambah RM50 tambah RM100 tambah RM100 tambah RM100 tambah RM100, maka jumlahnya adalah RM660 atau kita boleh sebut sebagai RM660 per. Jadi kita bahagi berapa? Berapa bilangan data yang kita tambah tadi? Yaitu 11. Kita tengok semula kepada jumlah ahli tadi. Jadi maksudnya ada 11. Kenapa ada 11? Sebab yang kita keluarkan senarai data tadi pun ada 11. Yang ini yang kita tambah ada 11 data. Maka kita bahagilah dengan 11. Jadi jawapannya adalah RM66. Dipastikan murid-murid tambah dengan betul. Minta maaf, jawapannya adalah RM60. Baiklah, adakah murid-murid faham bagaimana untuk mencari median dan min bagi piktograf masalah harian yang kedua ini? Bagus, kita teruskan untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu kita lihat kepada soalan B. Jadi soalan B minta kita cari berapakah pecahan bilangan ahli yang menderma kurang daripada RM100 berbanding dengan jumlah ahli itu. Jadi soalan minta pecahan. Jadi kalau pecahan, maksudnya kita kena tentukan apa pengangkanya, apa penyebutnya. Siapa anaknya, apa ibunya. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita lihat kepada ayat yang diberikan ini. Mesti ada petunjuk dalam ayat yang diberikan. Jadi soalan ini minta pecahan bilangan ahli yang menderma kurang daripada RM100. Jadi maksudnya ayat ini merujuk kepada pengangka, iaitu anaknya. Berbanding ini per dengan jumlah ahli itu. Jadi jumlah ahli ini adalah penyebut, iaitu ibunya. Ibu harap kamu faham sekarang. Jadi sekarang kita keluarkan ayat-ayat ini. Kita letak dalam pecahan terlebih dahulu supaya mudah kita lihat. Jadi bilangan ahli menderma kurang daripada RM100 per jumlah ahli. Sekarang barulah kita cari maklumat. Bilangan ahli menderma kurang daripada RM100. Jadi kita lihat semula kepada nilai wang itu tadi. Kurang daripada RM100. Jadi kurang daripada RM100 maksudnya kita lihat kepada RM20 dan RM50 sahaja. RM100 tidak termasuk. Kerana kita nak cari kurang daripada RM100. Ahli yang menderma kurang daripada RM100. Maksudnya kita hanya lihat RM20 dan RM50. Dia minta bilangan ahli. Jadi kita lihat berapa ahli yang menderma RM20 dan RM50. Jadi RM20 ada 3. Tambah dengan RM50 ada 4. Jadi bilangan ahli yang menderma kurang dari RM100 ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya 7 per
Jumlah ahli. Jumlah ahli tadi berapa? Kita boleh lihat semula kepada maklumat yang kita keluarkan tadi. Jumlah ahli ada 11 orang. Jadi per 11. Jadi sangat mudah. Jadi itulah jawapannya 7 per 11. Kehendak minta pecahan. Jadi jawapan mesti dalam pecahan. Jadi 7 per 11. Dan kita lihat semula. Adakah pecahan ini kita boleh permudahkan? Tak boleh, sebab 7 hanya ada dalam sifir 7, 11 hanya ada dalam sifir 11. Jadi tak boleh dipermudahkan. 7 dan 11 tak ada dalam sifir yang sama. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid faham dengan contoh soalan yang diberikan sebentar tadi, pastikan murid-murid faham bagaimana nak selesaikan dua masalah harian yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Setelah faham, barulah murid-murid menjawab soalan pada buku teks muka surat 180. Murid-murid hanya menjawab soalan 4 dan 5 sahaja. Jawab dua soalan ini, 4 dan 5 sahaja. Salin soalan dan salin jadual yang diberikan. Murid-murid perlu menunjukkan langkah pengiraan dengan betul dan kemas pada buku latihan matematik 1. Kemudian seperti biasa, ambil gambar dengan jelas dan hantar kepada cikgu. Ingat, gariskan soalan, gariskan kehendak soalan, keluarkan maklumat penting. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.